Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan masjid, yang disegani para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur kita semua kepada Allah dengan kasih sayang daripada Allah. Pada malam ini kita semua dihimpunkan oleh Allah di dalam taman-taman syurga. Maka kita minta moga-moga apabila kita balik ke negeri akhirat, kita semua dijemput oleh Allah untuk memasuki syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini, kerana di dunia ini bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk kita meninggal. Suatu hari nanti kita akan terima berita panggilan bahawa orang yang kita sayang telah pun meninggal dunia. Hari-hari kita belik telefon, tengok telefon, macam-macam panggilan kita dengar. Tapi suatu hari nanti kita akan dapat satu panggilan, satu mesej, satu WhatsApp yang menyedihkan hati kita, yakni berita orang yang kita sayang telah meninggal dunia. Dan suatu hari nanti orang lain akan dapat panggilan bahawa kita ini sudah meninggal dunia. Tidak ada yang kekal atas dunia ni. Apabila kita semua meninggal dunia, kita akan masuk namanya alam barzakh. Apa yang kita bekalkan hidup selama 60-70 tahun, belum tolak waktu tidurnya, waktu makannya, waktu lekanya, waktu hiburannya. Waktu solat hanya beberapa minit, antara maghrib menunggu isyak hanya beberapa minit sahaja. Selebihnya banyak masa di luar. Selebihnya boleh jadi masa kita, ibadah kita bukannya di masjid, boleh jadi ibadah kita dengan bersama ahli keluarga. Maka bekalan itulah yang akan kita bawa nanti balik ke negeri akhirat. Yang paling rugi orang yang meninggal dunia, bekalan amal tidak cukup untuk dia menampung perjalanan yang panjang di mahsyar. Kuburnya binasa. Segala persoalan tidak dapat dijawab dalam alam kubur, maka kuburnya menjadi sebahagian daripada lembah-lembah neraka. Dia merayu minta kembali ke dunia, Allah tidak izinkan. Tidak ada orang yang diizinkan Allah Ta'ala apabila telah meninggal dunia masuk ke alam kubur dapat kembali ke dunia, tidak. Seperti mana seorang baby
daripada alam rahim, maka dia dilahirkan. Bila baby lahir ke dunia, tak ada mana-mana kes berlaku tiba-tiba baby itu masuk balik ke alam rahim. Yang sudah terlanjur keluar, terlanjur masuk ke alam dunia, tak ada yang termasuk balik ke alam rahim. Samalah juga orang yang telah masuk ke alam kubur, dia tak boleh patah balik ke alam dunia untuk beramal soleh. Ketika itulah dia menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan selama ni, tetapi penyesalan di alam kubur langsung tidak berguna. Sebab itulah ulama kata masalah kita yang sebenar bukan masalah ekonomi, rumah tangga sebagainya. Masalah kita yang sebenar adalah masalah apabila tidak dapat menjawab soalan di dalam kubur. Tidak dapat jawab soalan dalam kubur. Maka pada malam ini kita duduk kuliah yang cerita tentang kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan tentang alam yang bakal kita lalui selepas daripada kematian ini, namanya alam akhirat. Suatu hari nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan lalui yang namanya sakaratul maut, dan kita akan terpisah dengan ahli keluarga kita, dan kita akan masuk alam kubur. Di sana duduk seorang-seorang. Sekarang kita makan bersama, duduk kuliah pun bersama, dengan ahli keluarga pun duduk sekali bersama. Tapi bila masuk dalam kubur, tak boleh bersama. Kalau dia dapat jawab soalan, maka kuburnya menjadi taman-taman syurga. Bila duduk sudah di dalam taman syurga, barulah dia bertemu kembali dengan ahli keluarganya yang beriman. Subhanallah. Ada satu keluarga dikebumikan dalam satu liang lahat. Ada 6 orang, mak, ayah dan anak-anak dia. 6 orang satu liang lahat. Ini dipanggil ke bumi satu liang lahat. Bagaimanakah Muka Nakir ingin bertanya soalan kepada 6 jenazah ini? Maka jawapannya, Muka Nakir akan tanya seorang-seorang. Dia tak ada 6 sekaligus tanya ma rabbuka. Bapaknya pun jawab, kalau boleh tanya anak saya lah. Anak saya ni hafiz Quran. Tuan-tuan, boleh pula curi kawan sebelah. Walaupun kebuminya satu liang lahat, 6 orang satu liang lahat, bila dia celik mata, di hadapannya hanya malaikat Muka Nakir. Kanan dan kiri sudah tiada keluarga, yang ada hanyalah tanah yang menghimpit, duduk seorang-seorang. Yang teman dia hanyalah iman dan amal, itu pun kalau ada. Subhanallah. Tajuk pada malam ini, para arwah bertemu di langit dan saling bertanya tentang keadaan penduduk bumi. Para arwah bertemu dan saling bertanya tentang keadaan penduduk di bumi. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata, apabila roh seorang mukmin telah dicabut, ini cerita orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang mukmin tu orang beriman. Hari ini bukan orang je jadi mukmin, ubat gigi pun jadi mukmin. Bayangkan ubat gigi mukmin. Ubat gigi pun dah beriman. Restoran beriman, restoran bertakwa. Orangnya saja yang kurang sikit. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bila mana roh orang mukmin telah dicabut, maka para hamba yang mendapat rahmat daripada Allah akan menemui roh orang mukmin tersebut, sebagaimana mereka menemui seorang pembawa berita di dunia. Mereka menyambut serta saling bersoal jawab. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain, perhatikanlah saudaramu ini, dia amat letih, biarkan dia berehat dahulu. Ceritanya macam ni tuan-tuan. Kita bila selesai menjawab soalan Muka Nakir, tuan-tuan bayangkan duduk di dalam kubur, malaikat tanya ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Kita jawab Allahu Rabbi. Lepas dah. Man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Nabi Muhammad nabi saya. Lepas sudah.
maka kuburnya jadi taman-taman syurga. Maka tuan-tuan, bila dah boleh jawab soalan munkar nakir, jadi orang mukmin, kita akan berehat di dalam taman-taman syurga. Dia belum lagi syurga yang Jannatul Firdaus itu belum, tunggu kena kiamat, hisab sebagainya. Ini berehat dulu, namanya taman dulu. Belum masuk istana, baru duduk taman dulu tuan-tuan. Namanya taman-taman syurga. Di mana nanti di alam barzakh. Selesai jawab soalan munkar nakir, tuan-tuan akan duduk di dalam alam barzakh, taman-taman syurga, akan disandarkan di sebuah pohon dengan kain kapannya, duduk menyandar, dan dilonggarkan sedikit kain kapan kita menyandar di tepi pokok. Bila tuan-tuan duduk menyandar, penat, kita letih, tengok roh-roh yang lain pun datang kepada kita. Maka roh-roh yang lain datang kepada kita, dia perhatikan kita. Roh yang lain kata, biarkan saudara ini, dia amat letih, biarkan dia berehat. Kawan-kawan datang nak ziarah kita, roh-roh yang dah meninggal ni. Tapi kawan-kawan tengok kita ni letih, dia kata biarkanlah dia rehat. Pasal baru lepas menghadapi sakratul maut, baru lepas kena soal, letih, penat, bagi dia rehat. Ketika mana roh-roh lain suruh kita berehat, tiba-tiba kita kata, tak apa, tunggu, jangan kamu pergi, biarkan aku nak jawab, aku nak berbual. Dan dia berbangga bahawa, tengok kain kapan saya ni, cantik tak? Ini anak saya yang balut, anak saya mandikan saya. Dia berbangga dengan kain kapan yang anak dia uruskan. Sebab tu tuan-tuan, anak mesti ambil bahagian bila mana mengkafankan kedua orang tua. Ini tidak, anak tak nak ambil tahu, bagi AJK buat. AJK memang boleh buat, tapi bila lagi anak nak berbakti kepada kedua orang tuanya buat kali terakhir, ibu bapa dia bangga bila anak yang menguruskan pengurusan jenazah untuk ibu dan ayah. Maka subhanallah, orang lain mula bertanya, roh-roh lain tanya kepada dia, apa yang dilakukan oleh si fulan, apa yang dilakukan oleh si fulanah. Fulanah ni kata ganti nama lah tuan-tuan. Adakah dia telah bersuami? Adakah dia sudah berkahwin? Ni antara dialog dalam kubur. Tuan-tuan meninggal, tiba-tiba roh jiran tuan-tuan datang, jiran kita kata, Mat, kau dah meninggal, Mat? Ya, dah meninggal dah. Mat, engkau kan duduk sebelah rumahku. Ya. Isteri aku macam mana? Dah kahwin ke? Kahwin dah. Engkau mati je, cukup edah dia kahwin pada muka engkau. Tuan-tuan, contohlah. Isteri kau dah kahwin. Oh iya ke? Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Pak Imam yang tukang baca talqin tu. Oh sudah tuan-tuan. Ini parah ni tuan-tuan. Tenang. Dia memang macam tu. Antara dialog perbincangan dalam alam kubur, dia akan bertanya-tanya. Roh-roh akan jumpa kita. Roh jiran-jiran kita dah meninggal akan jumpa. Macam mana anak aku? Aku tak sempat nak tengok dia membesar lah. Pasal dia baru nak daftar universiti, aku dah meninggal. Macam mana dia? Kita pun bagi tahu, oh anak kau bagus. Dah lulus macam-macam, dah kahwin dah pun. Kita seronok. Jadi roh-roh akan tanya kepada roh yang baru masuk. Roh-roh yang lain akan bertanya kepada roh yang baru masuk tentang keadaan perihal ahli keluarga mereka di dunia. Subhanallah, datang arwah, contohlah arwah Kak Limah datang tuan. Eton, macam mana dengan laki aku ya? Dah kahwin ke belum? Laki kau dah kahwin dah. Kahwin dah. Dia kata nak sehidup semati dengan aku. Tak adalah, kau mati je dia kahwin terus. Kahwin 3. Sudah tuan-tuan. Contoh. Sebab tu hati-hati, subhanallah. Kita jangan lupa doakan arwah isteri kita yang telah meninggal dunia. Pasal nanti alam kubur nanti dia akan tanya, kawan-kawan kita dah meninggal tu, dia akan tanya macam mana laki aku, okey tak okey? Okeylah juga. Subhanallah. Baik. Bagaimanakah roh fulan bin fulan? Adakah dia telah bersuami? Adakah dia sudah berkahwin? Dia akan tanya.
Isteri kau belum kahwin lagi, pasal isteri kau ni orang yang setia, suka ziarah kubur kau. Dia mana-mana pergi dia bawa gambar kau. Baguslah isteri kau ni. Kan seronok begitu tuan-tuan. Tapi jangan tak kahwin, kahwinlah. Benda boleh kan? Subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian mereka bertanya lagi kepada roh orang mukmin tersebut, apa yang berlaku kepada seorang lelaki yang lebih dahulu meninggal dunia daripada kamu? Roh itu menjawab, dia amat menderita. Mereka berkata, kita datang daripada Allah dan kita kembali kepada Allah. Roh itu berkata lagi, dia dikembalikan ke tempat kembalinya, iaitu neraka Hawiyah, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Dia cerita nak berdapat macam ni lah. Tuan-tuan, roh yang baru masuk, bayangkan kita roh baru meninggal, kita masuk alam kubur, roh-roh orang lama tanya kita, kita jawab. Sekarang kita pula nak tanya, anak saya mana anak saya? Anak saya meninggal dulu sebelum saya. Jadi sekarang saya dah masuk alam ini, alam kita panggil tamat-tamat syurga. Mana anak saya ya, yang meninggal dunia 4 tahun lalu tu, mana anak saya? Maka kawan-kawan lain bagi tahu, anak kau tak ada kat sini. Anak kau tak boleh jawab soalan muka nakir. Anak kau sekarang berada di neraka Hawiyah. Tuan-tuan, dia akan tanya, kita akan tanya, kita akan tanya nasib-nasib ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Bila kita masuk dalam kubur, kita tanya, arwah roh bapak saya mana bapak saya? Pasal saya dah 40 tahun tak jumpa bapak saya, dia meninggal awal. Mana bapak saya? Kawan-kawan bagi tahu, roh ayah kamu tak ada dalam syurga ini. Roh ayah kamu dia tak selamat, dia berada di neraka Hawiyah. Maka kita akan sedih. Nak buat macam mana? Tak boleh tolong. Tak boleh tolonglah. Subhanallah, tunggulah pula keputusan nanti di mahsyar. Kalau anak ada sedikit amal lebih, dia bolehlah bagi syafaat kepada orang tuanya. Kerana syafaat di hari akhirat, anak juga boleh bagi syafaat, mak bapak juga boleh bagi syafaat kepada anak. Seorang guru pun boleh bagi syafaat. Apatah lagi Al-Quran, apatah lagi amal soleh. Dan syafaat yang terbesar adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pun boleh tolong kawan dia nanti di mahsyar. Sebab tu kita kena berkasih sayang, bersahabat yang ramai, berkawan dengan orang yang soleh. Sekiranya di hari akhirat Tuhan tak jumpa saya dalam syurga, tolong cari saya, manalah tahu saya berada dalam neraka, selamatkan saya. Boleh tuan-tuan? Subhanallah. Baik. Jadi bila kita masuk di alam barzakh, kita berjaya jawab soalan muka nakir dan kita berehat dalam taman-taman syurga. Berehat taman syurga ni belum penamat ya, sebab kita semua tengah menunggu tiupan sangkakala yang pertama, kiamat dunia, maka bangkit kita di alam mahsyar. Tapi orang mukmin sebelum berdiri alam mahsyar, dia akan berehat di taman-taman syurga dulu. Selepas mana jawab soalan muka nakir. Jadi bila kita masuk alam kubur, kita tanya kepada arwah-arwah yang lain, macam mana arwah isteri saya ya? Dia meninggal dunia 4 tahun awal lagi pada saya. Oh, isteri kamu tak ada di sini. Bila sebut isteri, arwah isteri kita tak ada di taman-taman syurga, bermakna dia tidak selamat. Dia tak selamat. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau nak jadi baik, dan memang kena jadi baik, bukan kita saja, kita kena ajak orang lain juga melakukan amal soleh. Ada suami yang hanya dia saja yang jaga semayang, dia saja yang tunaikan majlis ilmu, pergi tuntut majlis ilmu, tapi isteri di rumah tak semayang. Isteri di rumah entah Al-Fatihahnya bunyi apa pun tak tahu tuan-tuan. Dah bunyi mantra dah dia punya Fatihah, tak pernah diperbaiki. Suami tak pernah tanya, suami tak pernah ambil tahu. Dia ingat suami dia boleh lepas. Nanti di alam kubur dia juga nanti yang susah hati kerana isterinya tak berada di dalam taman-taman syurga bersama dengan dia. Samalah juga dengan anak-anak yang lain. Roh bapa masuk di alam kubur.
Maka roh bapa akan tanya kepada jiran-jiran, roh-roh yang lain, anak lelaki saya mana? Kenapa dia tak datang? Anak perempuan ada, anak nombor 2 ada. Mana abang kamu? Abang tak ada lah abah. Abang dia tak selamat. Dia berada di neraka Hawiyah. Tuan-tuan mata Allah, kita minta jauh daripada neraka Allah Ta'ala. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyakkan baca Allahumma ajirna minan nar, minta jauh daripada neraka. Moga-moga Allah selamatkan kita semua daripada neraka. Lepas sembahyang baca 3 kali. Mana nak baca Ustaz? Allahumma ajirni ke ataupun Allahumma ajirna? Dua-dua boleh. Tapi kalau kita baca Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami daripada neraka, kami itu sudah merujuk, sudah termasuklah ahli keluarga, jiran, sahabat-sahabat yang kita niatkan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya suara agak kurang sikit pasal hari Sabtu baru sampai daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Sabtu 4 pagi baru sampai di Malaysia. Separuh suara tinggal di sana. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu, di sana cuacanya agak panas. Di Mekah panas, di Madinah lagi panas. Tuan-tuan, mata Allah, Madinah lagi panas, Mekah pun panas. Tu yang kulit agak gelap ni. Saya dulu putih tuan-tuan, memang putih. Tak percaya tengok video yang lama-lama, jangan percaya tuan-tuan. Subhanallah. Baik, tak apalah, nanti balik saya pakai bedak, nanti putih lah tu. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan lelaki tersebut. Apabila yang dilihat oleh mereka adalah kebaikan, maka mereka gembira dan sukacita, serta mengucapkan, ya Allah, ini merupakan rahmatmu yang nikmatmu yang sempurna yang telah engkau berikan kepada hamba-Mu. Tetapi apabila keburukan yang dilihat oleh mereka, mereka pun berkata, ya Allah, kembalikanlah hamba-Mu itu. Ibnu Al-Mubarak berkata kepada Safwan bin Amir, daripada Abdul Rahman bin Jubair bin Nufair, daripada Abu Darda radhiyallahu an berkata, perbuatanmu akan diperlihatkan kepada kaum kerabatmu yang telah meninggal dunia, maka mereka akan gembira jika perbuatanmu baik, dan mereka akan merasa terhina apabila perbuatanmu buruk. Tuan-tuan, arwah ibu dan bapa yang sedang berada di alam kubur, mereka dapat tahu apakah anak-anak dia buat ketika mana sedang berada atas dunia. Sekarang tuan-tuan sedang duduk majlis ilmu, pahala tuan-tuan sentiasa berjalan, dan arwah di alam kubur, arwah mak bapak, dia tahu dan dia gembira, dia seronok kerana anaknya sedang melakukan kebaikan. Anak dia sedang buat kebaikan. Tapi yang lebih seronok, tuan-tuan duduk pada majlis pada malam ini, lalu tuan-tuan niatkan, ya Allah, sekiranya ada pahala bagi kami duduk dalam majlis ilmu ini, sedekahkan kepada arwah ibu dan ayah saya, sampai pahalanya. Saya niat iktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala, dan pahala ini saya sedekahkan kepada arwah ibu dan bapa saya, sampai pahalanya. Tak kurang pun pahala untuk kita. Bila tabung lalu depan mata, kita sedekahnya banyak, sedekah 10, sedekah 50 ringgit, tapi lupa nak niat, ya Allah, sedekah ni pahalanya bagi kepada ibu dan bapa. Lupa nak niat je. Alangkah bagus dia niat, sedekah ni untuk orang tua saya, bacaan Quran ini untuk pahalanya bagi kepada orang tua saya, sampai, dan pahala kita tak kurang pun untuk kita. Dua-dua dapat. Bezanya ingat ataupun tak ingat je. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh
ibadah kita ini sedekah kepada arwah boleh. Sampai insya-Allah. Soal sampai itu urusan daripada Allah. Soalnya boleh kita sedekahkan apa-apa amalan untuk arwah, sedekah untuk arwah, wakaf Quran untuk arwah sampai. Doa untuk arwah boleh. Kalau tak boleh buat ibadah untuk arwah, apalah kenapa diadakan namanya upah haji, upah umrah. Upah haji, upah umrah ni untuk arwah lah dah meninggal. Kalau orang kata tak sampai, Nabi tak suruhlah buat badal umrah badal haji. Tapi kita dibenarkan orang mak bapak yang tak sempat buat haji, kita boleh buat upah haji. Mana kata boleh. Subhanallah, apatah lagi amalan yang kecil-kecil ini, sedekah kerana Allah Ta'ala. Orang yang ada hutang puasa lalu tak sempat mengqadakkan puasanya dan dia meninggal, maka walinya boleh tunaikan untuk, boleh gantikan untuk arwah. Mak bapak kita tinggal puasa, tak sempat nak qada, anak boleh gantikan puasa untuk arwah mak bapak. Subhanallah, boleh. Jadi sekarang ni tuan-tuan, dalam kitab ni sebut perbuatan kamu, kata Abu Darda radhiyallahu an, akan diperlihatkan kepada kaum kerabat kamu yang telah meninggal dunia. Sekiranya perbuatan kamu baik, mereka gembira. Sekiranya buruk, mereka rasa terhina. Mak bapak bila duduk di alam kubur, tiba-tiba anaknya enjoy dengan maksiat, anak-anaknya melakukan dosa, anak-anaknya tinggal semayang, perbuatan dosa anaknya diperlihatkan kepada kaum kerabat ahli keluarganya, maka ahli keluarga merasa malu, dia rasa terhina. Dia tak bagi kesan kepada arwah tu. Kalau anak buat maksiat, tak adalah mak bapak dalam kubur kena azab, tidak ada. Pasal dah selesai dah. Jangan pula kita sembarangan tuduh, kau ni tak tutup aurat, kesian bapak kau dalam kubur. Bapak kau adalah imam, bekas imam, kau pula dah tutup aurat, kesian bapak kau kena azab. Ayat ni tak betul. Ayat macam ni tidak betul. Anak buat dosa, tak bagi kesan kepada arwah di dalam kubur. Cuma dia merasa malu saja pasal anaknya tak taat macam anak orang lain, tapi tak bagi kesan pada arwah dalam kubur. Subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Melainkan kalau dosa yang anak buat itu memang bapaknya suka. Ketika bapaknya hidup, bapak dia kata, bapak sukalah kau mabuk, mabuklah, kalau boleh sehari 8 botol kau mabuk. Bapak dia happy anak dia mabuk, anak dia bawa lelaki, anak dia bawa perempuan, bapak dia suka, bapak dia seronok. Maka perbuatan ini dosanya kena juga kepada bapaknya. Tapi kalau bapak dah tegur, bapak dah nasihat, anak buat belakang-belakang, tugas bapak sudah selesai. Subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Abu Darda radhiyallahu an berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang dapat membawa kehinaan bagi diri keluargaku Abdullah bin Rawahah. Dia doa macam tu. Tuan-tuan boleh doa, ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada perbuatan dosa yang aku lakukan yang memberi kehinaan kepada arwah mak bapak aku. Minta jauh daripada melakukan sebarang dosa. Abdullah bin Abdul Rahman bin Ya'la As-Saqafi menceritakan kepada kami daripada Uthman bin Abdullah bin Aus, Sa'id bin Jubair berkata kepadanya, izinkan aku melihat anak perempuan saudara aku, isteri Uthman yang merupakan anak Amr bin Aus. Aku pun mengizinkannya. Setelah sampai di dalam, dia bertanya, bagaimana layanan suamimu terhadap kamu? Wanita itu menjawab, dia berusaha semampunya untuk berbuat baik terhadapku. Sa'id bin Jubair gembira mendengar perkataan tersebut. Lalu dia berkata pada Uthman, berbuat baiklah kamu semua kepada isteri kamu. Apakah kamu tahu bahawa berita mengenai orang yang masih hidup sampai kepada orang yang telah meninggal dunia? Uthman menjawab, ya, berita mengenai seorang yang masih hidup sampai kepada kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, isteri kena jaga. Tuan-tuan, naya kepada isteri kita, arwah mertua kita dalam kubur dia tahu, tuan-tuan. Dia tahu tu.
masuk kubur kena sekeh nanti tuan-tuan. Kau naya dengan anak perempuan aku ya. Subhanallah, jagalah semua ahli keluarga kita kerana arwah-arwah dalam kubur dia tahu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang boleh kita dapat daripada hadis ini? Nak sebut tuan-tuan, kita tak pernah terpisah daripada berhubung, daripada terpalit dengan ahli keluarga kita, sama ada di dunia maupun setelah meninggal dunia, sentiasa ada kaitan. Di dunia kita bersama, maka kita renungkan kembali, moga-moga ahli keluarga kita dapat bersama dalam taman-taman syurga. Kalau boleh jangan ada seorang pun yang tidak selamat daripada yang tidak selamat. Kalau boleh biar semua selamat daripada azab neraka Allah Ta'ala. Biar semua dapat berkumpul dalam taman-taman syurga. Hidup ini satu penghijrahan. Sekarang duduk di atas dunia, dan nanti kita akan berkumpul di alam barzakh. Kita duduk di alam barzakh, kita akan tunggu seorang-seorang ahli keluarga kita masuk. Bila kita tahu anak lelaki dah meninggal tapi tak jumpa dalam alam barzakh, tak jumpa dalam taman-taman syurga, bermakna anak lelaki kita tak sampai dalam taman syurga, dia menyimpang ke golongan kiri, duduk dalam lembah-lembah neraka. Itu kita minta jauh. Pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil, apa dia tuan-tuan? Yang kita boleh ambil, segala perbuatan amal yang kita lakukan pada hari ini sedang disaksikan oleh ahli keluarga kita. Apatah lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana umatnya tak pedulikan Rasulullah, mengabaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lebih mengidolakan orang lain daripada Nabi Muhammad, Nabi tahu. Apatah lagi Nabi Muhammad dia lebih tahu apa perbuatan umatnya yang kita lakukan. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, Nabi tahu selawat ni datang daripada siapa. Selawat yang kita alunkan, yang kita lontarkan, malaikat bawa sampaikan kepada Nabi Muhammad yang berada di Masjid Nabawi, maka malaikat sampaikan. Tapi orang yang berselawat di depan makam Nabi, selawatnya langsung dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 28 Rabiul Awal, masih lagi kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya baginda di kota Mekah bulan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pagi Isnin subuh yang cerah membawa rahmat bersama berkah. Baginda wafat di kota Madinah, seluruh sahabat berduka cita. Baginda meninggalkan Quran dan Sunnah sebagai panduan umat tercinta. Maka tuan-tuan, kita selawat pada Nabi bukan hanya bulan ni saja. Sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Nabi tahu siapa yang selawat pada diri dia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua, menghimpunkan kita semua dalam taman-taman syurga insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.